Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Pagi ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah, yang dimuliakan ahli jawatan kuasa pelaksana program di atas usaha keras kalian untuk mengimarahkan rumah Allah. Didoakan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Seterusnya para hadirin, para hadirat yang dimuliakan, alhamdulillah, sekali lagi kita merufakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih dikurniakan kesihatan yang baik kepada kita. Rata-rata dari kalangan kita terselamat daripada virus yang mematikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengurniakan kesihatan dan nikmat untuk kita sama-sama mendirikan ibadah. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati sekalian, sebelum kita meneruskan bicara kita pada pagi ini, terlebih dahulu kita ingin merenung beberapa iktibar pengajaran daripada apa yang pernah kita kemukakan pada bila pertemuan akhir kita, tuan-tuan perempuan. Ya, lebih kurang dalam 4 bulan lepas, yang mana kita telah berbicara tentang manasikul hajj dan juga rukun-rukun yang berkaitan dengan amalan ibadah ritual haji, dan saya yakin ianya adalah ibadah yang pernah dikerjakan oleh tuan-tuan perempuan. Kemudian pada akhir pertemuan kita juga kita berbicara tentang beberapa doa, dan saya juga menekankan sekurang-kurangnya 3 doa yang wajib dihafal oleh semua dari kalangan tuan-tuan perempuan. Soalan saya, hafal ke tak doanya? Hafal ke tak doa tersebut? Tak? Sama aja kita. Saja gua tuan-tuan perempuan, insya-Allah. Jadi doa itu kita kena hafal lah. Terutamanya Sayyidul Istighfar, dan terutamanya doa-doa yang pernah kita nukilkan hasil daripada pertemuan lalu, bingkisan daripada tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Jadi seterusnya kita lihat pada ayat 201. Saya tidak sudi ingin menyambung bicara kita, melainkan kita fokus pada penghayatan kita berikutnya, ayat 201, petikan daripada surah Al-Baqarah. Tuan-tuan perempuan rahmat sekalian, sebagai muhasabah kita bersama, terutamanya saya yang sedang berbicara di hadapan, begitu juga tuan-tuan perempuan saya yakin dari kalangan mereka yang mengerjakan ibadah kedatangan kita pada saat ini kerana Allah Subhanahu wa taala, walaupun sedikit panas dalam grup. Dalam grup ada panasnya, ada nak datang, ada tak nak datang, ada ajak boikot kedatangan, tak apalah. Jadi saya tengok pagi ini bukan satu yang menduka citakan. Saya juga terhibur dengan kehadiran tuan-tuan perempuan pada pagi ini, menunjukkan atas komitmen dan kesungguhan kalian yang dirahmati sekalian. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati sekalian, sebelum itu sama-sama kita ingin menilai satu bab yang cukup terkenal bersesuaian kita berada pada awal bicara kita hari ini, iaitu tentang ikhlas. Sebelum kita masuk pada bicara kita, iaitu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai ulangan kepada kita.
Mungkin ada dari kalangan kita yang bertanya, apa makna ikhlas? Diberi kepada kita RM10, katanya aku ikhlas ni. Ikhlas. Diberi buah durian, katanya tak apalah, saya ikhlas. Dia memberi bantuan kepada kita, katanya ikhlas. Apa makna ikhlas? Di sana terdapat beberapa nukilan dari kalangan para ulama. Kata Ibrahim Ibn Adham, apa makna ikhlas? Ikhlas iaitu sidqun niyyati ma'allah, iaitu kita membenarkan niat kita kerana Allah semata. Ini sebagai muhasabah kepada saya, kedatangan kita pada pagi ini semestinya kita meletakkan hanya kerana Allah. Bukan sebab kita malu dalam grup. Dalam grup kita bising semangat nak datang. Aku tak datang sekarang, Hajah Rokiah tanya aku pula mana perginya, jadi aku datang hari ini. Jangan. Kita datang hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Manakala Imam Sahl Ibn Abdillah, ia berkata, manakala ikhlas itu an yakuna sukunul abd wa harakatihi lillah, iaitu pergerakan diam diri seorang hamba itu hanya kerana Allah, pergerakannya hanya kerana Allah semata. Manakala di sana Abu Uthman menyatakan ikhlas iaitu nisyan ru'yatul khalq bidawamin nazari ilal khalq, iaitu nisyan ru'yatul khalq bidawamin nazari ilal khaliq, kita melupakan pandangan makhluk. Kita melupakan pandangan makhluk dengan kita mengharapkan pandangan sentiasa daripada Sang Pencipta. Ini satu makna yang cukup baik daripada Abu Uthman. Katanya ikhlas iaitu kita lupa makhluk melihat kita, yang mana kita mengharapkan pandangan sentiasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelas tuan-tuan dan puan? Jelas ke tak? Kata Abu Uthman, makna ikhlas kita lupa makhluk melihat kita. Dalam waktu yang sama kita merenung dan kita mengharapkan penglihatan daripada Sang Pencipta semata. Manakala di sana ada yang berkata makna ikhlas iaitu seorang hamba itu saat ia mengerjakan ibadah fi zahir wal batin, sama sahaja tak kala dia mengerjakan ibadah ketika zahir, ketika dilihat dan juga ketika tidak dilihat. Ini juga di antara makna yang cukup baik perempuan, tuan-tuan. Katanya makna ikhlas iaitu kita mengerjakan ibadah, seorang hamba itu mengerjakan ibadah sama sahaja ketika mana dilihat dan juga tidak dilihat. Kita ketika mana dilihat dulu, kita datang solat tarawih beramai-ramai. Berapa rakaat kita solat? 20. Ada setengah tempat balah 28. Itu tak apa. Ramadan baru ni berapa rakaat kita solat dengan family? Macam mana? Dulu depan orang ramai kita solat banyak. Sekarang apabila kita solat bersendirian, sikit je, 2 pun dah cukup ustaz, kan itu pun dah tarawih 2 rakaat. Kita tengok ini sebagai nilaian kita. Bagaimana saat kita berhadapan dengan makhluk, kita dilihat ketika kita mengerjakan ibadah, dan tak kala kita bersendirian. Berbeza ke tak tuan-tuan dan puan? Okey, sekarang ni kita masih mendirikan ke tak solat qabliyah ba'diyah? Qabliyah ba'diyah kita solat ke tak? Kita datang masjid, kita ada solat qabliyah ba'diyah. Kita solat bersendirian ada ke tak? Ini di antara garis panduan yang dikemukakan oleh sebilangan para ulama, iaitu ikhlas. Kita mengerjakan ibadah, seorang hamba itu mengerjakan ibadah sama sahaja ketika mana lihat zahir dan juga ketika mana bersendirian. Boleh? Tadarus Ramadan. Tadarus Ramadan. Saya yakin tuan-tuan perempuan di kalangan mereka yang khatam. Khatam. Betul? Ada ke tak pulut kuning dengan family? Dulu dengan kawan ada. Ustaz, takkan itu pun masuk ikhlas juga? Tak, contoh. Maknanya tak kala kita beramai-ramai pun begitu. Begitu juga tak kala kita bersendirian, kita tetap membaca Al-Quran. Manakala di sana ada juga yang berkata dan dikatakan di antara makna ikhlas iaitu kita mengerjakan ibadah untuk menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk diperlihatkan dan bukan juga untuk didengari. Kita mengerjakan ibadah bukan untuk orang tengok kita dan juga bukan kita nak orang sebut-sebut tentang kita. Tak, itu bukan seperti mana apa yang dituntut. Manakala apakah hukum ikhlas? Apakah hukumnya tuan-tuan perempuan? Hukum ikhlas. Macam pagi inilah kita datang. Apa hukumnya ikhlas kita? Wajib ke, haram ke, sunat, makruh ke harus? Hukum ikhlas apa hukumnya?
Ya, di sini kata pengarang, fardu wajibun fi haqqi kulli muslimin wa muslimah. Satu kefarduan wajib kita kena betul. Satu kefarduan ikhlas adalah fardu ain kepada setiap muslim dan juga muslimah. Kemudian tuan-tuan, perempuan yang dirahmati serta dikasihi sekalian, terus kita sambung bicara kita pada petikan surah Al-Baqarah bermula daripada ayat 200 insya-Allah. Jadi sekurang-kurangnya insya-Allah ini sebagai muhasabah kita bersama, dan saya yakin tuan-tuan perempuan di kalangan mereka kedatangan kita sama-samalah kita bermuhasabah dan kita betulkan semula niat kita hanya kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memperlihatkan dan bukan juga untuk didengari dengan apa yang kita kerjakan. Jadi insya-Allah terus kita pergi pada surah Al-Baqarah ayat 200. Surah Al-Baqarah ayat 200. Ya, betul. Diikutkan 203 kita baca semula bermula pada ayat 200 sebab di sana terdapat sedikit perbicaraan yang tidak sempat kita berbicara pada pertemuan lalu, insya-Allah. Kita lihat semula bermula daripada ayat 200. Juzuk yang kedua surah Al-Baqarah. Seperti yang biasa saya baca, tuan-tuan perempuan insya-Allah kita sama-sama membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Sebagai ulangan praktikal kita, fa idza qadaitum, mim mati bertemu dengan mim, apakah hukumnya? Ya, mim mati bertemu dengan mim, idgham, ya idgham ma'al, ya salah, idgham mithlain, mim mati bertemu dengan mim. Kemudian kita lihat kadzikrikum abaakum, mim mati bertemu dengan hamzah, apa hukumnya? Ya, izhar, ianya wajib dibaca dengan zahir, dengan nyata sebutan kita. Kemudian faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sekali lagi, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Cantik. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Boleh? Boleh? Okey, sekali lagi insya-Allah kita cuba.
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Wallahu sari'ul hisab. Kemudian ayat 203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. Sekali lagi. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه sekali lagi. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل
wan nasl, nasl, nasl. Okey, tuan-tuan puan ikut saya, nas, nas dengan huruf sin, nas, nas. Okey, kemudian kita datangkan makhraj lam semata. Di manakah makhraj lam? Di mana makhraj lam? Iaitu kita gerakkan hujung lidah kita sehingga hujung lidah atas bersentuhan umbi gigi atas. Nasl, nasl, nasl. Pastikan parking kita di situ, waqaf kita di situ, lidah kita di situ. Kita gerakkan lidah kita sehingga hujung lidah atas bersentuhan umbi gigi atas untuk makhraj lam. Nasl, nasl, nasl. Okey, sekali lagi ikut saya, nas, nas. Kemudian kita datangkan makhraj lam, l. Okey, kita gerak lidah kita sehingga hujung langit atas, gusi kita bersentuhan umbi gigi atas. Nasl, nasl. Nyatakan lam wajib. Nasl, nasl. Mulut kita buka sedikit. Nasl. Okey, sekali lagi. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. وَالنَّسْلَ, nasl. Pastikan ianya dibaca dengan nyata. Saya nak dengar bacaan daripada pihak muslimin, insya-Allah, pada muslimin. 1, 2, 3. Perempuan dengar tak lam? Dengar? Okey. Alhamdulillah. Ibu-ibu, 1, 2, 3. Nyata tak? Tuan-tuan? Tak nyata, kata Tuan Haji tak nyata. Jangan marah saya. Itu kata Tuan Haji, kata Tuan Haji tak nyata pun tak dengar. Betul, saya sendiri pun secara peribadinya, walaupun benda ni pahit, saya pun tak dengar juga. Okey. Jadi insya-Allah, jadi pastikan kita baca dengan nyata. Ustaz, tak betul ke Ustaz kalau kita jatuhkan lam? Ini di antara bacaan yang tersasar dan ianya disebut dengan lahnun. Kita pernah bicara dahulunya, lahn, kesalahan dalam baca Al-Quran terbahagi kepada beberapa bahagian? 2, betul. Yang pertama disebut dengan kesalahan yang nyata, tertukar huruf, tertinggal huruf. Ini di antara kesalahan yang nyata sekiranya kita tertinggal huruf lam. Jadi pastikan ianya dibaca dengan nyata. Nasl, nasl, nasl. Okey, sekali saya baca. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Alhamdulillah. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil ithmi fahasbuhu jahannam. Di sini kita perhatikan 4 huruf tuan-tuan, perempuan. Yang pertama huruf zal, zal. Yang kedua huruf zai, aiz, aiz, aiz. Di mana lidah kita? Untuk huruf zai, zai panjang tu. Di mana lidah kita? Di belakang gigi atas. Aiz, aiz. Itu yang kedua. Yang ketiga huruf tha. Di mana lidah kita? Huruf tha. Ya. Kan ujung lidah kita bersentuhan dengan ujung gigi atas. Kemudian yang keempat adalah huruf sin. Fahasbuhu. Di mana lidah kita? Juga di belakang gigi atas. Kemudian terdapat sedikit perbezaan makhrajnya di antara huruf sin dan huruf zai, dan juga berbeza pada sifat. InsyaAllah nanti kita akan bicara pada sifat insyaAllah.
Sekali lagi. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ. وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. Seterusnya ayat 207. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ kita perhatikan huruf fa sukun. Nafsahu ibtigha. Di manakah gigi kita? Ini di antara huruf syafatain yang keluar daripada dua bibir. Bagaimanakah cara penuturannya? Iaitu gigi atas kita bersentuhan dengan bibir di bawah, bibir bawah. Nafsahu ibtigha mardatillah. Nafsahu. Jangan kita tutup mulut. Bila kita tutup mulut jadi apa? Nafsahu ibtigha. Kita nak nafsahu ibtigha. Sekali saya baca. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Wallahu ra'ufun bil ibad. Ra'ufum kita dulu pernah berbicara tentang kaifiyah, cara untuk kita dengung pada hukum iqlab. Hukum iqlab kita juga telah berbicara kepada dua cara. Cara yang pertama dengan terus kita rapatkan di antara dua bibir. Ra'ufum, itu yang pertama. Yang kedua, kita renggangkan sedikit kedua-dua bibir kita dengan kadar sehelai kertas. Ra'ufum. Yang mana lebih mudah untuk kita? Semua terpulang kepada kita lah. Bagi kita mungkin yang pertama, mungkin ada seorang baginya yang kedua itu lebih mudah. Apapun terpulang, jangan kita berbalah. Jangan kita berbalah, insya-Allah. Okey, tuan-tuan puan-puan rahmat sekalian, jadi alhamdulillah melihat kepada bacaan kita tadi, seterusnya kita lihat terjemahan daripada ayat-ayat yang sama-sama kita baca sebentar tadi. Bermula daripada ayat 200. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji. Sebelum itu tuan-tuan perempuan, dulu juga kita telah berbicara bahagian ibadah haji. Ibadah haji ada berapa bahagian? Ibadah haji untuk kita kerjakan ibadah haji ada berapa cara? Ya, 3. Yang pertama tamattu'. Yang kedua ifrad. Semua ingat lagi tak? Perbezaan, boleh ingat lagi? Perbezaan di antara tamattu'nya bagaimana, ifradnya bagaimana, dan juga yang ketiga qiran. Pastikan sebutan kita juga sebutan yang betul. Qiran, ifrad dan juga tamattu'. Yang mana paling mudah bagi kita?
Bagi seseorang individu itu ada perbezaannya. Ada beza, ada di antara kita ni perbezaan. Daripada segi kekuangan, daripada segi kesihatannya. Jadi ini di antara 3 cara yang boleh kita kerjakan saat kita mendirikan ibadah haji. Okey, kita kembali semula. Ayat 200. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih daripada itu. Maka ada di antara mereka yang berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kami yakni kebaikan di dunia, dan di akhirat dia tidak akan memperolehi apa-apa bahagian pun. Dan ada pula di antara mereka ada yang berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami daripada azab api neraka. Mereka itulah yang memperolehi bahagian daripada apa yang telah mereka lakukan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Ayat 203. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa mempercepat, yakni meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirinya, tidak ada dosa baginya, bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahawa kamu akan dikumpulkan olehnya. Dan dalam kalangan manusia ada yang membicarakan tentang kehidupan di dunia serta mengagumkan engkau, yakni Muhammad, dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas apa yang ada di dalam hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling kuat. Dan apabila dia berpaling, yakni daripada engkau, dia berusaha untuk melakukan kerosakan di bumi serta merosakkan tanam-tanaman dan haiwan ternak, sedangkan Allah tidak suka akan kerosakan. Dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, semakin bangkitlah kesombongannya untuk membuat dosa. Maka yang terbaik buatnya adalah neraka Jahannam, dan sesungguhnya yakni Jahannam itu tempat tinggal yang terburuk. Dan ada dalam golongan manusia orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keredaan daripada Allah, dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati serta dikasihi sekalian, kita kembali semula berbicara pada ayat 200 petikan daripada suratul Baqarah, juzuk yang kedua. Okay, kita lihat semula, bermula daripada ayat 200. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh untuk mengingatinya serta memperbanyakkan mengingatinya selepas menyelesaikan ibadah haji dan juga tuntutannya. Okay, tuan-tuan, perempuan dan rahmat sekalian, ayat ini adalah ayat yang jelas. Ayat 200 adalah ayat yang jelas. Selesai kita mendirikan ibadah haji, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita, mewajibkan kita untuk memperbanyakkan mengingatinya. Kemudian, kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra, seperti mana banyaknya kalian menyebut ibu bapa kalian, ataupun lebih banyak lagi sebutan. Di sini Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menyatakan para ulama berselisihan pandangan mengenai pengertian itu. Poin yang pertama jelas, maka apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka ingatlah, sebutlah Allah Ta'ala, jelas. Kemudian poin yang kedua, seperti mana ingatnya kalian, sebutnya kalian ibu bapa kalian, nenek moyang kalian, ataupun lebih banyak sebutan daripada itu. Apakah pengertian pada poin yang kedua ini? Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, para ulama berselisihan pada maknanya. Kata Imam Atha, yang mana ia menyatakan seperti mana ungkapan seorang bayi. Seorang bayi, kita tengok seorang bayi, dia nampak ayah dia disebut ayah dia, dia nampak mak dia disebut mak dia. Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mendekatkan kepada kefahaman kita, iaitu banyaknya kita menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kata Imam Atha, seperti mana seorang bayi itu menyebut nama ayah dan juga ibunya. Macam kita lah. Mungkin macam tuan-tuan, perempuan, cucu-cucu. Banyak menyebut kita. Lebih daripada sebutan kepada kedua ibu bapanya. Ini sebagai contoh. Jadi di sini, kata Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, seperti mana seorang bayi. Kata Imam Atha, seperti mana seorang bayi yang menyebut ayah dan juga ibunya. Ini juga sebagai satu gambaran, satu perumpamaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok, hari ini kita menyebut nama ayah kita sebagai contoh. Kita menyebut nama ibu kita sebagai contoh. Manakala kita hendaklah menyebut Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada kita menyebut ataupun seorang bayi yang merintih menyebut nama ibu dan juga ayahnya. Hal ini seperti mana apa yang dinukilkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, iaitu seperti mana sebutan seorang bayi menyebut nama ibu dan juga ayahnya, begitu juga kalian, begitu juga kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, iaitu selepas daripada kita mendirikan ibadah haji. Hal ini juga melihat kepada kesesuaian tuan-tuan perempuan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut ibu bapa? Seperti mana kalian menyebut nama ibu bapa? Kenapa? Sebab masyarakat Arab dahulunya, khususnya jahiliah, yang mana mereka cukup dekat dengan keluarga nenek moyang mereka. Seringkali disebut dengan nenek moyang. Bahkan mereka juga cukup dekat dengan keturunan mereka hinggakan mereka menghafal nama susu jalur nenek moyang. Macam kita sebagai contoh tuan-tuan, perempuan. Mungkin kita yang ingat 3 keturunan ke atas je. Masyarakat Arab, kalau kita tanya orang Arab sebagai contoh, dia akan ingat sampai 20. Dia ingat, dia boleh sebut satu-satu. Ini perbezaan di antara kita dan juga mereka. Menunjukkan, kita lihat seperti mana kita menyebut nenek moyang kita, menyebut Allah Subhanahu wa taala itu semestinya lebih banyak jika dibandingkan dengan sebutan nenek moyang terdahulu. Kemudian, bahkan Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, maksud daripada ayat di atas itu, ungkapan di atas, iaitu hendaklah kita memperbanyakkan menyebut Allah, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ini perumpamaan. Tuan-tuan perempuan, dahulunya kita juga pernah berbicara dalam Al-Quran banyak ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ia dengan perumpamaan. Banyak ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut sesuatu itu dengan perumpamaan untuk mendekatkan kepada kefahaman kita. Bahkan ini juga di antara teknik daripada baginda alaihi salatu wassalam, banyak dalam hadis yang pernah kita bicarakan dahulu. Pernah tuan-tuan perempuan, kita pernah berbicara tentang sepotong hadis daripada baginda alaihi salatu wassalam, kedatangan seorang lelaki. Kedatangan seorang lelaki kepada baginda alaihi salatu wassalam, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, inna imraati waladat ghulaman aswada." Wahai Rasulullah, sesungguhnya isteriku melahirkan anak lelaki yang berkulit gelap. Itu je. Dia datang kepada Rasulullah dengan masalah. Manakala baginda alaihi salatu wasallam, kita lihat, jika tadi kita lihat dalam Al-Quran, banyak ayat dalam Al-Quran dikuatkan dengan perumpamaan untuk memudahkan kefahaman. Begitu juga dalam sunnah Rasulullah. Dalam cerita tadi, seorang lelaki datang jumpa Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya isteriku melahirkan anak lelaki yang berkulit gelap." Ada masalah ke tak tuan-tuan? Perempuan, ada masalah ke tak dapat anak gelap sedikit? Tak ada masalah Ustaz, tapi tak naklah gelap macam Ustaz. Gelap, ceritanya gelap. Jadi Rasulullah faham apa yang diinginkan oleh beliau. Di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan, lelaki tadi datang kepada baginda alaihi salatu wassalam dengan lafaz ta'rid. Dia menggunakan lafaz yang lebih lunak, menyembunyikan maksud yang diinginkan oleh beliau. Maksud apa tuan-tuan perempuan? Seolah-olah isterinya berselingkuh di belakangnya, sebab tu dapat anak rupa lain, dapat anak gelap. Dia cerah, orang rumah cerah, sepatutnya cerah juga, ini dapat anak gelap. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan perempuan, kita lihat teknik daripada Rasulullah dengan perumpamaan. Rasulullah pun tanya dia, "Alaka ibilun?" Kamu mempunyai unta? Ada unta ke tak? Ada unta? Jawabnya ada. Ma'alwanuha, apakah warna-warnanya? Lalu dia menghitung satu persatu warna unta-untanya kepada Rasulullah. Ada warna kuning, warna koko, sehingga akhirnya lalu baginda alaihi salatu wassalam menyatakan kepada lelaki itu, bagaimanakah ianya boleh berlaku? Kata lelaki itu,
kemungkinan kelahirannya dengan sebab faktor keturunan. Tuan-tuan perempuan faham tak ceritanya? Faham tak? Kami pun tak faham Ustaz cerita apa ni. Ceritanya macam ni tuan-tuan perempuan. Anak-anak unta tadi warna yang berbeza. Faham tak? Sedangkan datang daripada kilang yang sama. Datang daripada kilang yang sama, warna yang lain. Ada warna kuning, ada warna koko. Rasul tanya dia, macam mana boleh jadi? Katanya, faktor keturunan. Ialah dia kan penternak unta. Dia tahulah warna-warna yang berbeza ni dikaitkan dengan faktor keturunan terdahulu. Jadi secara ringkasnya, pengakhiran pengisahan itu, lalu baginda SAW pun berkata kepada lelaki itu, arahu naza'ahu irqun. Aku juga berpandangan kemungkinan kelahirannya dengan sebab faktor keturunan. Kelahiran anaknya tadi dengan sebab faktor keturunan. Boleh faham tuan-tuan? Ceritanya secara ringkas, ceritanya macam ni lah. Laki tadi jumpa Rasulullah, yang mana warna anaknya berbeza. Color anak dia beza sikit lah, gelap. Lalu Rasulullah, kebetulan laki tadi adalah penternak unta. Lalu dia aju kepada dia tentang warna-warna untanya yang berbeza. Lalu dia juga berpandangan warna-warna itu, unta itu berbeza dengan sebab faktor keturunan. Dan Rasulullah mengiyakan apa yang dilihat oleh lelaki itu, ini juga berlaku kepada si anak. Kelahirannya dengan sebab faktor keturunan. Tuan-tuan perempuan, ada ke tak anak kita yang kulit lain pada kita? Ada? Ada, Tuan Haji. Tuan Haji cerah, orang rumah pun cerah juga, makcik pun cerah juga. Dapat anak sulung saya Ustaz gelap Ustaz. Pelik ke tak? Tak pelik. Mungkin dulu ada nenek moyang kita gelap. Nampak makcik Banjar, pakcik Jawa, dapat anak rupa Korea. Mungkin nenek moyang dulu ada Korea. Mungkin. Ini cerita dikaitkan dengan faktor keturunan. Jadi dengan persoalan, dengan contoh daripada Rasulullah SAW tadi, perumpamaan, sahabat tadi jelas. Dia faham apa yang diinginkan oleh Rasulullah hanya dengan perumpamaan sahaja. Jika tadi kedatangannya bertemu dengan baginda SAW, syak wasangka tentang kelahiran si anak, sekarang cinta dan sayang kepada isterinya semakin menebar. Itu Rasulullah SAW hanya dengan perumpamaan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kepada kefahaman kita. Kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala seperti mana kita menyebut nama nenek moyang kita. Kita menyebut nama ayah kita. Banyak ke tak kita sebut nama ayah kita, tuan-tuan? Ibu-ibu. Banyak ke tak kita sebut nama ibu kita? Banyak. Mak kita dah tak ada, kita masih lagi berdoa kepada Allah untuknya. Betul? Ayah kita dah tak ada, kita masih lagi berdoa kepada Allah untuknya. Ini menunjukkan kepada kefahaman kita, menyebut Allah Subhanahu wa taala itu semestinya lebih banyak daripada sebutan kita ke arah kedua ibu bapa kita. Kemudian pada poin yang berikutnya, oleh firman Allah Subhanahu wa taala, maka ada di antara manusia yang berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kami yakni kebaikan di dunia, dan di akhirat dia tidak akan memperolehi apa-apa bahagian pun. Ini di antara sebahagian dari kalangan mereka yang berdoa. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka ingin dikurniakan kepada mereka hanya sesuatu di dunia semata. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan jawapan, iaitu pada hari akhirat kelak tidak ada sesuatu pun, kerana apa yang diminta olehnya hanya di dunia. Di sini kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, iaitu satu isyarat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, menunjukkan, selepas daripada kita menyebut Allah dengan kita berdoa. Kita menyebut Allah, kita tengok kesinambungan daripada cerita tadi tuan-tuan, perempuan. Tadi cerita kita mendirikan ibadah haji. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyarankan kepada kita untuk mengingatinya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang doa. Apa maknanya? Kesinambungan daripada kita mendirikan ibadah haji, kita ingat kepada Allah, kemudian kita mesti berdoa kepadanya. Bukan hanya ingat tanpa doa, tak. Ingat, dalam waktu yang sama kita mesti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini juga Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sebilangan dari kalangan manusia yang berdoa kepada Allah supaya hanya dikurniakan kepada mereka bahagian di dunia semata dan tidak ada bahagian itu pada hari akhirat kelak. Kemudian
pada ayat berikutnya. Saya yakin poin tadi adalah poin yang cukup jelas. Ayat 201. Ayat 201. Dan ada pula di antara mereka yang berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami daripada azab api neraka. Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menukilkan babun man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Satu bab yang dinyatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala secara khusus. Ini poin kita pada ayat 201, tuan-tuan dan puan. Dan ada di kalangan mereka, kata Allah, mereka yang berkata, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami di dunia ini kebaikan. Begitu juga di hari akhirat juga kebaikan. Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, seperti mana apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullahu taala daripada Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu, pernah Qatadah bertanya kepada Anas, ayu da'watin kana yad'u biha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akthar? Qala kana akthar da'watin yad'u biha yaqulu Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Qala wa kana Anas idza arada an yad'u bi da'watin da'a biha fa idza arada an yad'u bi du'ain da'a biha fihi. Arti daripada hadis di atas diriwayatkan oleh Qatadah daripada Anas, yang mana Qatadah pernah bertanya kepada Anas, apakah doa yang sering kali didoakan oleh Nabi SAW? Dia tanya begitu. Qatadah dan Abu Hadir, anak murid kepada Anas Ibnu Malik. Dia tanya kepada Anas, apakah doa yang sering kali didoakan oleh baginda SAW? Jawab Anas, adalah doa yang paling banyak didoakan oleh baginda SAW, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ini doa yang sering kali didoakan oleh baginda SAW. Melihat kepada hadis di atas, kata Qatadah, dan adapun Anas tadi, apabila dia berdoa, pasti dia akan berdoa dengan doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Dan apabila dia berdoa dengan doa yang lainnya, semestinya ia akan menyertai dengan doa tadi. Faham tak tuan-tuan dan puan? Di doa yang lain, tak kira doa-doa makan ke, kemudian dia akan menyertai doa tadi dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Tak kira apa juga doa kita, doa naik kenderaan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ini doa yang sering kali didoakan oleh baginda alaihi salatu wassalam. Ini tuan-tuan, perempuan yang dirahmati serta dikasihi sekalian. Seterusnya, jadi saya yakin doa tadi ada siapa tak hafal? Sila angkat tangan. Ada yang tak hafal? Rabbana atina fid dunya hasanah, ada tak hafal? Sila angkat tangan. Jadi alhamdulillah semua hafal. Jadi tinggal kepada kita untuk kita beramal insya-Allah dengan doa tadi. Seterusnya, kita kembali semula pada ayat tadi, terjemahannya. Dan ada pula di antara mereka, ada yang berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami daripada azab api neraka. Ayat 202, mereka itulah yang memperolehi bahagian daripada apa yang telah mereka lakukan, dan Allah maha cepat perhitungannya. Ini juga pernah kita nyatakan pada pertemuan lalu. Tuan-tuan perempuan. Pada ayat 202, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan Allah amat cepat perhitungannya. Jumlah manusia, tuan-tuan, bermula penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam sehinggalah manusia terakhir. Sampai mana? Wallahu taala alam. Diikutkan logik akal kita, tuan-tuan perempuan, hisab seorang demi seorang, lama ke tak? Lama ke tak, tuan-tuan? Memang lama, logik akalnya lama. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan perkara yang berbeza. Dan Allah amat cepat perhitungannya. Jadi tuan-tuan, ini juga pernah kita bicarakan dahulu. Yang mana di sana terdapat beberapa perkara di dalam agama, ghairu maqulatil makna, yang tidak mampu diterima pada maknanya. Wajib kita beriman seterus
tanpa kita berfikir. Logik akalnya memang tak lepaslah kita fikir, seorang pun dah lama, Tuan Haji tu pula dia hidup 102 tahun. Lama mana dia punya muhasabah dia punya hisab dia cukup lama, tambah aku pula tak sama tuan-tuan. Keadaan apa yang kita fikirkan sekarang seperti mana apa yang akan berlaku kelak bersesuaian melalui firman Allah Subhanahu wa taala itu. Tuan-tuan, puan-puan dan rahmat sekalian, melihat masa yang semakin mencemburui kita, mengakhiri pertemuan kita ini juga di antara SOP tuan-tuan. Biasanya saya akan ajak, tapi SOP kita Ustaz jangan lebih sejam. Dan insya-Allah kita berpegang dengan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berwajib. Jadi sebelum itu di sini terdapat beberapa faedah yang dapat kita ambil hasil daripada awal bicara kita, iaitu yang pertama, kita mesti meningkatkan keikhlasan kita kerana Allah Subhanahu wa taala dalam apa jua ibadah, kerana ianya adalah fardu ain. Ianya adalah satu kewajipan kepada kita untuk membetulkan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Manakala yang kedua, selepas kita menyebut Allah Subhanahu wa taala, semestinya kita berdoa kepadanya. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa. Kita ingat dan yang sama terus kita berdoa kepadanya. Manakala pada perkara yang ketiga, iaitu sama-sama kita beramal dengan doa yang ditinggalkan oleh baginda alaihi salatu wassalam, adalah doa yang sering kali dibaca oleh Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar, dalam apa jua keadaan kita. Jadi wallahu taala alam, saya memohon ribuan kemaafan sekiranya rungka kata saya menyentuh mana-mana pihak atau ungkapan saya menyentuh peribadi tuan-tuan, perempuan, saya memohon ribuan kemaafan atas ketelanjuran budi bicara. Wallahu taala alam, wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.